mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua viewers pedagangjawa.com. Hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan satu teknik yang dinamakan sebagai teknik short swing pedagang Jawa. Okey, objektif pada teknik ni adalah untuk dapatkan gain sekitar lebih kurang 10% ke bawah lah pada setiap bulan. So kita memang target untuk short term lah punya trend movement. Kredit teknik ini, teknik asal ni kepada Traders Prime, YouTube Traders Prime. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke YouTube dia. Channel dia sangat bermanfaat dan banyak ilmu-ilmu baru ataupun ilmu-ilmu yang rare tuan-tuan dan puan-puan boleh belajar. Okay. So saya akan terangkan dalam video ni, saya akan terangkan dulu mengenai cara nak setting indikator berserta dengan explanation. Second adalah mekanik bagaimana teknik ini berlaku ataupun teknik ini bekerja. Ketiga, saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan money management dan terakhir saya akan terangkan macam mana nak buat stock pick untuk short swing. Alright. Yang pertama sekali adalah setup indicator. Untuk teknik ini kita akan gunakan 3 indikator iaitu Heiken Ashi, candlestick Heiken Ashi. Second adalah exponential moving average setting 30 dan yang terakhir adalah exponential moving average setting 10. Alright. First kali kita akan buat setup untuk candlestick Heiken Ashi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh je pergi dekat area candle ni, select Heiken Ashi. So kalau nak mudahkan tuan-tuan dan puan-puan, terus dia klik kat favorite ni dan dia akan keluar dekat sebelah candle biasa. Contohnya saya remove dulu, kosong. Kalau kosong dia automatic standard dia akan guna candle yang default. So kita letak sebagai favorite Heiken Ashi. Okay, bila tuan-tuan klik pada Heiken Ashi, tuan-tuan akan nampak dia punya candle agak lain dan berbeza daripada candlestick biasa. Kelemahan pada Heiken Ashi ni dia tak memaparkan harga pada current price. Harga pada current price adalah pada candlestick tradisional. Tapi yang bagus di Heiken Ashi ni, dia dah filter siap-siap dah noise dalam market ni dan dia akan tunjukkan sama ada candle tu tengah uptrend ataupun downtrend. Even walaupun dalam traditional candle merah tapi dia boleh tunjukkan dalam Heiken Ashi dia masih hijau dan memudahkan trader ataupun pelabur untuk still hold position mereka sebab Heiken Ashi masih menunjukkan trend uptrend. Alright. Okey, saya tak nak go on detail pada Heiken Ashi punya pengiraan apa semua nanti sebab bagi saya benda tu just an informational saja. Cukup untuk tuan-tuan tahu inilah bentuk Heiken Ashi. Dia ada dua, sama ada bullish Heiken Ashi ataupun bearish Heiken Ashi. Untuk setting entry dengan exit kita akan pergi lepas ni. Okey. Ini adalah cuma untuk setup saja. So ini adalah Heiken Ashi punya setup lah. Klik kat sini balik, pilih Heiken Ashi, pilih favorite untuk memudahkan switch antara tradisional dengan Heiken Ashi. Next adalah exponential moving average setup 30 dan juga setup 10. Pergi saja dekat indicator. Type saja exponential moving average. Okey. Klik 2 kali. So dia akan keluar 2 lah. Tak payah nak tekan banyak kali. Right, then kita setting. First setting adalah length 10. Length, ada period, tengok kepada charting software tuan-tuan dan puan-puan dah. Tapi basically akan guna length ataupun period. Style ni ikut tuan-tuan lah, nak tukar warna apa kan. So macam saya ni, saya lagi suka lah yang merah ni. Untuk fast punya EMA lah, yang ni fast EMA lah. Fast EMA, length 10. Dan EMA lagi satu kita akan set up untuk 30 dan saya akan tukar dia punya warna adalah hijau. Warna adalah berdasarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan punya reference lah. Okey, tak ada masalah nak tukar warna apa, janji sedap mata memandang. Okey. Untuk setup time frame pula kita akan gunakan dua time frame iaitu daily dan juga weekly. Weekly sebagai transporter, daily sebagai entry. Okey. Okey, habis untuk setup indicator, saya akan teruskan dengan bagaimana mekanik teknik short swing ni bekerja. Okey.
Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan kena buka dulu pada time frame weekly dan pastikan yang EMA 30 dengan EMA 10 ni dah bersilang dan price masih lagi berada di atas crossover EMA 30 dengan EMA 10. Selagi EMA 30 dengan EMA 10 ni EMA 30 dan EMA 10 ni tak crossing ke bawah, iaitu kadang-kadang kita bagi sebagai dead cross, ini sebagai golden cross, kita consider dia masih lagi dalam keadaan uptrend. Then next step iaitu langkah kedua, kita pergi pada daily pula, confirm. Basically kalau weekly dah dia tengah uptrend, weekly pun mostly akan uptrend. Dan kat sini kita nampak ada satu golden cross, yang mana EMA 10 dah cross EMA 30 dan price dah berada di atas dua-dua EMA ni. So basically overall market adalah dalam keadaan uptrend. Okay, next adalah kita akan tunggu Heiken Ashi warna merah tanpa echo keluar selepas kita akan tunggu Heiken Ashi warna hijau tanpa echo ni, yang tanpa echo ni keluar selepas Heiken Ashi warna merah terbentuk. Jadi macam contoh kat sini kita nampak Heiken Ashi merah terbentuk. Dan seterusnya keluar Heiken Ashi warna hijau tanpa echo, dan ini adalah petunjuk kepada entry signal. Selepas keluarnya entry signal, tuan-tuan boleh terus buat entry pada price semasa. Price semasa bukan kat sini dia ada dia punya harga tu lain sikit. Kalau Heiken Ashi ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh switch kepada candle tradisional dan boleh nampak lah kat mana dia punya entry sebenarnya. Pada kat sini 47.5 sen. Right, tukar balik kepada Heiken Ashi. Okay, dah masuk pada entry tuan-tuan dan puan-puan. Letak pula dia punya SL di bawah low pada Heiken Ashi merah. Dan tuan-tuan dan puan-puan akan nampak tuan-tuan punya entry. Sekejap saya tukar pada candlestick biasa dulu. Okay. Right. Okay. So inilah entry pada harga 47.5 sen dan SL pada 42 sen. Basically tuan-tuan dan puan-puan punya risk adalah sebanyak 5.5 sen. Okay. Untuk TP pula, kita akan preset untuk risk and reward 3. Maknanya 3 lah, 3 kali ganda daripada risk. Contoh macam risk ni kita ambil mudah lah 5 sen Jadi risk adalah 5 sen dan tuan-tuan dan puan-puan kena target lebih kurang kenaikan sebanyak 15 sen, which is 47.5 sen ni tambah 15 sen lebih kurang 62.5 sen. 62.5 sen adalah berapa kat sini tinggi juga lah kan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak target. Tapi jangan risau sebab exit RR cuma preset sahaja. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat pun tak ada masalah. Next adalah condition untuk exit selain tu adalah buy duration. Sekiranya dalam masa saya set up untuk duration adalah selama 2 minggu. Sekiranya dalam 2 minggu tak hit kita punya target RR tu, kita boleh exit dalam keadaan sama ada profit ataupun minimal loss. Second adalah based on condition. Condition maknanya apabila dia dah naik, tiba-tiba terkeluar satu candlestick bearish Heiken Ashi. Saya kena lukis sikit lah, so nampak lah macam mana dia punya ni kan. Okay, ni contoh lah Okay, turun. Okay, lukis sikit dia punya ni. Ni contoh lah Okay, contohlah. Okay, naik. Lepas tu kat sini keluar bearish Heiken Ashi. Bearish Heiken Ashi kalau nak yang betul ni bentuk bearish Heiken Ashi. Sama je. Dia vice besar je dengan bullish Heiken Ashi. Dia tak ada bullish Heiken Ashi warna hijau tak ada echo. Bearish Heiken Ashi warna merah tak ada echo. Bila keluar je signal tu boleh
close terus dalam keadaan test mic. Kita boleh terus je close dalam keadaan profit yang tak sampai pada R3. Kita akan cari next setup. Okay. Untuk pengiraan money management pula, contoh tuan-tuan ada RM10,000 dan tuan-tuan dan puan-puan nak riskkan sebanyak 3% lah daripada RM10,000. 3%, tuan darab dengan RM10,000. Jadi risk setiap trade adalah RM300. Jadi berapa banyak lot yang tuan-tuan dan perlu beli? RM300 bahagi dengan 5 sen, which is perbezaan harga antara entry dengan SL. So bahagi dengan 0.05 sen dan tuan-tuan dan perempuan akan dapat sebanyak 6,000 unit yang perlu dibeli ataupun jika convert kepada lot sebanyak 60 lot. Okey. Dan untuk tahu dapatkan berapa kos pembelian adalah 6,000 unit darab saja dengan 0.475. Jadi tuan-tuan dan perempuan akan laburkan sebanyak RM2,850 untuk dapatkan profit RM300, sebanyak RM300 RR1 ataupun lebih untuk RR3 RM900, which is good lah. Okay. Dan kita akan teruskan bagaimana untuk buat screening counter berdasarkan teknik short swing berdagang Jawa ni. Alright. Buka saja pada setting stock screener ni. Kat sini saya dah buat siap-siap lah. Okay. Apa yang penting adalah kolom-kolom yang saya tunjuk ni. Iaitu yang pertama adalah kolom last yang menunjukkan harga terakhir ataupun harga semasa. Floating. Dan EMA. Dan yang terakhir EMA 10 dan yang terakhir adalah EMA 30. Tuan-tuan dan perempuan boleh klik kat sini, pilih semua kolom-kolom yang telah saya bagi tahu. Alright. Untuk last ni ada setting dia, klik kat sini setting dia, between, pilih between lah. Yang ini adalah berdasarkan modal lah. Kalau modal tuan-tuan dan perempuan besar, bolehlah pilih modal yang lagi tinggi. Contohkan tuan-tuan dan perempuan ada modal RM10,000, ini adalah saranan saya, iaitu daripada 10 sen hingga 50 sen. Jangan pilih counter bawah 10 sen sebab kebanyakan counter sen bawah 10 sen ni dia agak berat. Dia punya issue share dia lah lebih daripada 1 bilion, which is penat lah price nak panjat. Okay. Untuk floating lah, ini adalah shares float. Maknanya berapa banyak shares float yang boleh, yang sedap lah kita nak pakai. So ini saya silap ni. Alright, sekejap setting sebenarnya adalah bawah 1 bilion. Bawah 1 bilion ni kita consider dia sebagai share yang agak ringan lah. Maknanya senang untuk price naik. Okay. Dan yang terakhir adalah setting EMA 10 dengan EMA 30. Untuk EMA 10, tuan-tuan dan perempuan kena setting untuk below or equal. Kat sini below or equal, dan untuk value pilih last. Jadi mana-mana semua price yang berada atas daripada EMA 30, EMA 10, yang macam dalam contoh ni kita akan dapat setting dia. Untuk EMA 30 pula kita akan select below or equal tapi bawah exponential moving average 10. Jadi tuan-tuan dan perempuan akan dapat satu setup yang cantik lah, yang mana EMA 10 dekat atas EMA 30 dan berada di bawah last price. Alright. Dan tuan-tuan dan perempuan jangan lupa untuk tukar time interval kepada daily lah. Kat sini boleh pilih. So pilih 1D. Okay. Takut nanti kalau tuan-tuan pilih yang lain, nanti kan dia akan berbeza dia punya signal ataupun stock filtering dia akan jadi berbeza. Alright. Dan tuan-tuan boleh nampak lah ada 13 counter yang menepati kriteria dia. Dan apa yang tuan-tuan dah perlu buat adalah cuma tunggulah signal yang keluar daripada bullish punya Heikin Ashi. Okay, ni pun semua sama. Ada nampak ni kan? Alright. Okay, next yang perlu saya terangkan adalah elakkan counter sikat. Macam ni, Eco First ni dia dipanggil sebagai counter sikat. Nak tahu counter sikat tak sikat? Tuan-tuan dan perempuan tengok dia punya low ataupun high dia ni, dia punya orang kata apa ni? Shadow je ni sama je, banyak lebih kurang ni semua lebih kurang lah ni. Bila banyak lebih kurang, dia menunjukkan ni adalah counter sikat. Counter sikat ni kalau boleh elakkan. Makna counter sikat ni maknanya price agak susah nak bergerak. Walaupun kita dah buat setting floating share ni bawah 1 bilion,
Tapi sebenarnya ini adalah satu kiraan yang paling ringkas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak kira betul-betul, dia kena cari total share, bahagi dengan dia punya floating share, baru kita boleh dapat percentage dia, then kita boleh suspect. So benda tu makan masa. Baik buka je floating share ni, terus tengok kat counter. Kalau dia stikat macam ni, elakkan. Macam Eco First ni, kita tendang teruslah keluar. Price susah nak gerak ataupun susah nak naik lah. Buat penat je tunggu, alright? Okay, so kita buat sikit macam mana nak apa ni orang kata sedikit back test. Okey, untuk pagi tadi ini adalah candlestick yang terbaru. Ini adalah candlestick yang semalam punya lah. Betul lah yang semalam punya. Kalau ikutkan nanti saya nak masuk dekat counter ni tapi memandangkan counter ni adalah non syariah. Jadi saya tak boleh masuk lah, boleh tengok je lah Okey, kita buat sedikit back test macam mana nak buat untuk teknik ni. So tengok sikit ke belakang. Okey, contoh macam ni. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan nampak kat sini tak ada lagi, tak ada. Ni pun dia ada wick atas dengan bawah, then ada satu bullish signal. Bullish signal daripada Heiken Ashi adalah tiadanya wick dekat bahagian bawah, menunjukkan price kuat nak naik lah. Dan price memang betul kuat dan naik sehingga lebih kurang 43 sen daripada harga ni saya rasa tak salah ni, harga lebih kurang 24 sen ni, 24 sen setengah. Okey. Sorry, saya nak recap balik untuk pembentukan signal ni, dia tak kisahlah warna hijau ke, warna biru ke, janji dia adalah candle bullish yang pertama yang keluar dan tak ada wick yang kat bawah ni, tak ada shadow. So tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk entry kat sini dan sama juga SL bawah daripada candlestick yang sebelumnya. Okey, teruskan lagi. Kita cari yang counter uptrend. Keadaan uptrend ni semua tengah downtrend ni. Kalau tengah gulung-gulung macam ni kan, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat filter lagi menggunakan time frame week 1. Dan time frame week 1 ni contoh macam ni, macam dah nampak macam dah cross nak pergi uptrend ni, tapi dalam week 1 punya time frame masih lagi downtrend. So kita boleh abaikan. Sekejap, banyak downtrend lah counter ni. Kecilkan sikit tutup kat ni. Okay, alright. Okay, contoh macam kat sini. Ada satu. Okay, price naik. Then dia buat retracement. Lepas tu buat nampak macam doji. Keluar satu candlestick Heiken Ashi yang menunjukkan adanya bullish Heiken Ashi tanpa wick. So price rasa ni kot dia punya entry ni kat 80 sen ni. Boleh naik sampai 92.5 sen, daripada harga 80 sen naik ke 92 sen, lebih kurang 12 sen setengah. Kalau ikutkan letak SL ni 765 sen, 80 sen dalam 3.5 sen, 369 dah. So capailah RR 1/3. Okey, itu saja berkenaan dengan teknik short swing. Diharap tuan-tuan dan puan-puan dapat satu ilmu barulah, dan saya rasa dan recommend lah teknik ni profitable berdasarkan backtest yang saya dah buat, dan forward test masih belum ada lagi sebab bulan ni saya baru nak buat forward test. So untuk backtest punya proses tu saya tengok it is profitable lah. Dan yang terakhir sekali, kredit balik kepada Traders Prime lah. Traders Prime punya YouTube, dia lah yang ajarkan teknik ini. Cuma saya orang kata tu penambah rasa je lah. Yang lain-lain yang dia tak cover, contoh macam MM dia tak cover, macam stock pick dia tak cover kan. Dan itu sajalah. Mekanik pun adalah sikit-sikit. Okay, terima kasih dan berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.